Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, setelah sebulan kita membina benteng kesabaran dengan kita berusaha melaksanakan sepenuh ketaatan di bulan penuh rahmat, kini tibalah masanya kita meraihkan suatu kejayaan. Sehubungan itu, marilah kita teruskan mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kesungguhannya, dengan kita mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dapat menempah kejayaan yang lebih besar di akhirat kelak insya-Allah. Bagi meraihkan Syawal, marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk meraih kemenangan, meraih keredaan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Aidil Fitri ialah hari kemenangan dan kemerdekaan. Menang melawan hawa nafsu dan merdeka pula daripada belenggunya. Kerana itulah kita disunatkan untuk menghiasi hari yang penuh bahagia ini dengan takbir, tahlil, dengan kita bertahmid dan tasbih, agar subur hati kita dengan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Hari ini telah membuktikan bahawa hawa nafsu kita mampu ditundukkan dan dikawal dengan sebabnya ada keimanan kita. Sesungguhnya bukti keimanan hamba tidak sekadar pada pengakuan lisan semata-mata, tetapi kita perlu menempuhi ujian demi ujian di dalam kehidupan kita. Nafsu kita tidak pernah jemu
menyeru kita agar menuju ke arah jalan kederhakaan kepada Allah. Nafsu adalah satu ujian yang paling besar yang harus kita hadapi dan kalahkan bagi membuktikan betapa teguhnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan firman-Nya di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua yang dibacakan di permulaan khutbah tadi yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah puasa dan telah menetapkan larangan-larangan tertentu di dalam bulan Ramadan sebagai senjata untuk hamba-hambanya belajar mengekang hawa nafsunya. Nafsu jika tidak dapat dikawal dan ditadbir dengan sifat sabar, iltizam dan istiqamah, pastinya ia akan membuahkan sifat gerojoh dan tamak yang meluntur akhlak yang mulia. Namun sekiranya kehadiran Aidilfitri ini jika diraikan tanpa mengikut lunas-lunas syariat, dibimbangi nafsu kita akan kembali menguasai diri kita semula. Justru dengan kegembiraan menyambut Aidilfitri, pastikan kita tidak mengabaikan kewajipan solat fardu dan pantaulah anak-anak supaya tidak terleka dengan aktiviti-aktiviti yang melalaikan dengan berhibur sehingga melupakan tanggungjawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Aidilfitri membawa maksud kembali kepada fitrah yang suci dan bersih daripada noda dan dosa. Inilah manifestasi daripada sambutan Aidilfitri. Ramadan telah membuka peluang kepada kita untuk mensucikan, menghanguskan, membakarkan dosa-dosa kita dengan melalui ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan taubat yang bersungguh-sungguh. Justru semoga Syawal kali ini kita dapat kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih daripada segala dosa. Aidilfitri juga menuntut kepada kita agar kita mengekalkan nilai-nilai terpuji yang disemai di bulan Ramadan. Hati dan jiwa mesti senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia pula hendaklah melalui pertuturan dan tingkah laku yang sopan mestilah diamalkan. Manusia sememangnya tidak pernah lepas daripada kesilapan dan kesalahan. Oleh itu, pohonlah kemaafan terhadap tingkah laku yang mengguris hati dan perasaan insan lain. Pertautkan kembali hubungan yang semakin jauh, di samping merelakan untuk memberi kemaafan kepada orang lain yang mungkin pernah kita lukai. Inilah akhlak, itulah akhlak, beginilah akhlak mulia yang diamalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan Aidilfitri sudah menjadi budaya umat Islam khususnya untuk menziarahi sanak saudara dan jiran tetangga. Inilah yang menggambarkan kemeriahan Aidilfitri disambut dengan penuh harmoni. Kukuhkan ikatan kekeluargaan dengan mengambil peluang untuk pulang berhari raya ke rumah ibu bapa kita, dan lakukanlah aktiviti kunjung-mengunjung sesama ahli keluarga, khususnya adik-beradik kita. Jangan hanya berpuas hati menggunakan medium aplikasi di telefon pintar untuk saling memberi ucapan selamat hari raya dan saling bermaaf-maafan saja. Aidilfitri lebih bermakna jika kita dapat bersua muka sesama ahli keluarga
terutama ke rumah mereka yang lebih berusia daripada kita, terutama kepada mereka yang lebih berusia daripada kita. Ketika melakukan aktiviti ziarah menziarahi, ingatlah bahawa Islam telah mengajar kepada kita supaya menjaga adab-adab dan kesopanan, supaya ia dapat mendatangkan pahala dan dapat memperkukuhkan ukhuwah kita. Berwaspadalah kalian, berwaspadalah agar ia tidak menjadi titik dosa dan sengketa. Jagalah batas-batas pergaulan di antara kita yang bukan mahram, dan pilihlah cara pemakaian yang mengikut syariat dan penuh dengan kesopanan. Jika ada tetamu yang bertandang ke rumah, layanilah dengan penuh keikhlasan tanpa memilih atau membeza-bezakan di antara mereka. Sebagai ibu bapa, asuhlah anak-anak kalian agar dapat mengamalkan budaya Islam yang penuh dengan nilai-nilai murni dan kesopanan, sama ada sebagai tetamu ataupun tuan rumah. Dalam meraihkan Aidilfitri ini juga, pastikan ramai dalam kalangan kita yang ingin menggambarkan kemeriahan menyambutnya di media-media sosial seperti di Facebook, TikTok, Reels, Instagram dan lain-lain. Namun harus diingat supaya menjaga adab sopan dan akhlak Islam dengan berpakaian mengikut syariat dan tidak menonjolkan perlakuan-perlakuan negatif seperti percampuran lelaki dan wanita yang bukan mahramnya, tidak menutup aurat dan melakukan perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah diri. Dalam meraihkan Aidilfitri ini juga kita diingatkan untuk mengelakkan pembaziran. Walaupun pihak berkuasa memberi kebenaran untuk bermain bunga api dan mercun, cubalah mengelakkan pembaziran dan bahaya yang mungkin boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekeliling kita. Alangkah lebih baik duit yang digunakan untuk membeli bunga api dan mercun itu didahulukan untuk perbelanjaan yang penting, khususnya untuk istri, anak-anak dan ahli keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di saat kita menyambut hari raya dengan penuh kegembiraan ini, masih terdapat saudara-saudara kita yang masih diuji dengan kekurangan, kesedihan, kefakiran dan keuzuran. Marilah kita mengambil semangat Aidilfitri ini dengan berkongsi kegembiraan bersama-sama dengan mereka yang dirundung ujian getir kehidupan. Ulurkanlah bantuan kepada yang memerlukan, terutamanya anak-anak yatim dan jiran tetangga yang diuji dengan kemiskinan. Ambillah kesempatan ini untuk menziarahi saudara mara dan rakan taulan yang sedang menanggung ujian kesakitan di hospital maupun terlantar di rumah. Semoga apa yang dilakukan itu mampu mengukir senyuman di bibir mereka dan terbit rasa syukur di hati mereka, kerana masih ada yang mengingati mereka di hari lebaran yang penuh dengan kegembiraan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Yang pertamanya, marilah kita raihkan hari raya Aidilfitri dengan kita mengikut lunas-lunas Islam agar kita beroleh keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, teruskanlah mujahadah melawan runtunan hawa nafsu yang senantiasa menguji keimanan kita dengan kita memperbanyakkan ibadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, amalkanlah adab-adab berhari raya pada pertuturan, tingkah laku dan pemakaian yang sopan, di samping berkongsi kegembiraan dengan mereka yang diuji dengan kesakitan, kemiskinan dan kesusahan. Renungilah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surah Al-Jathiyah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Maksudnya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, yakni peraturan daripada urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودعنا ومولانا محمد وسلم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في الكتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام
ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau satukanlah kami atas agamamu ya Allah, dan hindarkan kami daripada perselisihan yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah kami di antara orang hamba-hamba yang jujur dan berintegriti di dalam melaksanakan amanah yang telah Engkau berikan kepada kami. Peliharalah kami ya Allah daripada melakukan kejahatan, daripada melakukan kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama kami, bangsa kami dan negara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan ya Allah, keamanan ya Allah, keselamatan serta perlindungan kami ya Allah daripada fitnah ya Allah, daripada musibah ya Allah, daripada bala bencana dan daripada wabak penyakit berbahaya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.